A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kitab dah. Ada dia katanya setengah daripada ilmu yang kita nak dapat saat itu ialah salah satu daripada tiga. Yang pertama ilmu yang kita dapat daripada khabarullah dan khabar Rasul, dan pula ilmu yang kita dapat saat itu dengan sebab khabar mutawatir. Yang kedua ilmu yang kita dapat saat itu dengan akal yang waras, akal yang cerdik dan bijaksana. Dan yang tiga kita dapatkan ilmu saat ini dengan salah satu daripada pencenderaan yang lima. Kita ngaji dah itu hak panggil ilmu ataupun termasuk dalam bahagian ilmu ialah gapo dia? Hak tak masuk dan keluar daripada ilmu ialah pertamanya syak, jahil, syak dan zon dan wahai. Tengok. Lepas tu tengok di bawah lagi tengok bawah lagi tu. Lepas daripada ia katanya masalahnya dan pecium itu kuat teh yang dihantar pada hidung. Lepas tu masalah kita kata pengerasa itu kuat yang dihantar pada lidah yang mendapat dengan dia. Apa tengok lagi. Bawah lagi. Bawah lagi tu Tetapi telah maklumlah ilmu yang boleh mengenal akan Allahu Ta'ala. Habis setengah pencederaan ilmu. Yang pertama pelihat ialah dikata mata. Yang kedua dikata pendengar ialah kena kepada masalah telinga. Yang ketiga kena pada penyium ialah kena hidung. Yang keempat perasa ialah kena pada lidah. Yang kelima pejabat ialah kena pada tangan. Bawah tu. Tetapi telah maklumlah, telah makruf dan terlatah ilmu. Ilmu saat itu makna kita dapat satu perkara siapa tahap yakin. Tahap yakin ataupun hakul yakin. Tahap yakin 100% boleh kita buat putusan. Maklumlah ilmu yang boleh mengenal akan Allahu Ta'ala. Ilmu hak yang kita boleh kenalkan Allah dan Rasul Allah. Ilmu hak kita boleh kenal kata Allah satu. Allah ada jua. Allah Ta'ala bersifat dengan maujud. Allah Ta'ala bersifat dengan ada. Kita bersifat Allah Ta'ala dengan kidai. Maka setiap Rasul tu sifat dia tu siddiq fatanah ni. Ilmu yang kita mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul ni, itu tiada ia ilmu saat kita dapatkan Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasul ni. Tiada ia ilmu hak mengenalkan Allah dan mengenalkan Rasul ni dengan pencedera yang lima itu. Makna ilmu yang kita dapat kata Allah Ta'ala ada. Ilmu yang kita dapat kata Rasul tu siddiq. Ilmu itu, pengetahuan itu yang pesing bukan pencenderaan yang lima ataupun al-hawasul khamsu. Nak royak kata ilmu hak dapat dengan pencenderaan lima itu lain daripada ilmu Allah, lain daripada ilmu mengenal Allah dan Rasul. Itu pencederaan lima ni ilmu yang dapat juga yang kita dapat kata rasa pedas, rasa manis, rasa panas, rasa sejuk. Ilmu tu mendapat selain daripada mengenal Allah dan Rasul. Adapun ilmu yang kita nak kenal Allah, nak kenal Rasul ni maka yang mendapat itu mendapat akan mengenal Allah dah. Maka tafriq, maka yang mendapat itu mendapat anak yakni mengenalkan Allah dan Rasul ni. Ada kalanya mengenal ilmu yang mengenal akan Allah dan Rasul ni kita. Ada kalanya ilmu yang mengenalkan Allah dan Rasul ni dengan syarak, yakni dengan Al-Quran ataupun dengan syarak dengan agama. Makna ilmu yang kita nak boleh kenalkan Allah ini terhati kepada syarak, yang terhati kepada agama, terhati kepada Quran. Nak kenal kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan kidai. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Maka itu kita boleh tahu kenalkan Allah dengan salah satu emokala dengan syarak. Yakni dengan Allah, dengan hukum Allah, dengan hukum syarak ataupun dengan Quran. Boleh tahu tak tu hesa. Patuhai hak kata menjadi kita. Menjadi sebuah perkara, sekalian perkara. Hak nama Allah ni. Siapa ya royak ke pencederaan kita, mulut kita ke mata kita tengok dak.
nak mengenal kata Allah Ta'ala menjadi kita nama Allah, nama Ar-Rahman, dia maujud, dia tu ada, dia menjadi sebuah perkara, maka Quran itulah doa. Kita boleh tahu mengenalkan Allah ada, Allah Ta'ala kita, ini salah satu daripada Quran dan syarak. Dan pula atau dengan akal yang sahih. Ni, dengan akal yang sahih. Apa akal yang sahih? Yakni akal yang betul, akal yang sehat, akal yang segar. Makna kata dengan salah satu daripada akal seorang itu sehat, akal seorang itu segar, maka dia tu boleh dapat mengenalkan Allah. Sebab apa boleh kenalkan Allah dengan sebab akal? Dengan melalui dia saat itu nazar. Dia tu memikir. Dia menilik tentang kejadian Allah daripada makhluk ini. Daripada sana'i, bada'i, daripada makhlukat. Memikir. Lepas dia kaji. Maka ia temu kata kena ada yang menjadi. Apabila ada yang menjadi, siapa dia? Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan akal. Sebab tu sini duk khilaf di antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata wa ma kunna, Quran kata tu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Tuhan kata wa ma kunna, dan tidak adalah kami mengazabkan orang-orang. Lepas tu ahlul fitrah tu Tuhan azab orang yang belum datangkan rasul. Allah Ta'ala tak ada bakit seperti mak Nabi, ibu Nabi, ayah Nabi. Orang mati masa ahlul fatrah. Mati itu belum daripada bakit Nabi. Maka Tuhan kata oleh Quran, hatta nab'asa rasulah, hingga kami bakitkan rasul. Apabila bakit rasul pak, orang ni tak mahu berimeh lagi, orang ni tak mahu turut titah Allah lagi, tak mahu turut syarak lagi, makna orang ni dikira kata diazab kalau dia tak turut. Kalau dia tak semaya, dia kena azab. Kalau dia tak puasa, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah bakit rasul. Kata masa Allah Abu Hanifah, tak perlu Allah Ta'ala bakit rasul. Royak kata ada Allah, Allah menjadi. Abu Hanifah tu padai dengan akal pun padai dah. Kalau dia mikir kata ada Tuhan yang menjadi, kalau dia ada Tuhan menjadi nama Allah, nama Ar-Rahman, dia menjadi sebuah, tak perlu kepada mana? Membakitkan rasul. Kata setengah daripada Abu Hanifah tu, tak perlu bakitkan rasul. Kata dengan akal ni pada dah kita mikir tentang kejadian Allah, kita mikir tentang makhluk, tak perlu kepada bakit rasul. Tu kata setengahnya. Kerana akal kita ni hak tu hewan ni sangat-sangat bisa. Tengok orang mikir wak besi terbang atas udara. Ya. Akal tak? Besi duduk atas dunia, lepas tu boleh terbang atas udara. Ni dengan apa ni? Dengan otak. Lepas tu otak besar nombor satu, ya otak. Kalau misalnya otak orang seorang ni, otak tu otak duduk depan ni. Lepas tu dalam otak tu Allah Ta'ala isikan fikrah, isikan fikiran, isikan akal. Lepas tu dalam akal tu apa dia? Otak tu ada akal. Dalam otak stay tu dah, otak kita tengok otak kambing, otak lembu tu. Dalam otak tu Tuhan isikan akal. Manusia yang ada otak, lepas tu dalam otak yang ada akal. Dengan akal tu dikata mata hati, boleh suluh dengan mata hati, maka akal dia boleh mikir. Boleh mikir siapa kepada tak alam ni ada orang menjadi. Alam ni ada token yang buat dia. Dengan akal ni. Kau tengok besi, orang mikir-mikir, boleh terbang di tengah udara. Lepas cuba kita nak kapal terbang, tengok, duduk tengah udara kita ni dia. Lepas kapal, baling dua teh. Baling lek tu lek ni. Tapi baling yang besar tak besar tu kita 20 ni saja tu. Paling kita gidak pai baling serok tu. Kadang-kadang kalau orang seorang gidak pai baling tu serok asal lain baling tu. Nak ya kata manusia fikir buat baling 2 t, lepas tu besi sat ni tu, dah boleh terbang tengah udara. Ni kan dengan akal yang sahih, akal yang bijak, akal yang segar, akal yang bijak sana. Lepas tu kapal tu beri mau tanya kan, kapal tak buat gia hundur. Dia. Sebab apa kapal? Tepat tak? Bona hundur tak boleh hundur. Dia kena kereta. Kita tengok masa hundur kapal, kereta duk tolak lek tak apa. Pas dia mau tanya kenapa ni borisak yo. Lagi pula nah, pak tu wak kapal ni wak mana? Wak di Jerman. Kita biasa pergi di Jerman 1000 rand tempat wak kapal. Orang kerja 10,000 lebih. Ada Indonesia, ada orang Jerman sendiri, ada orang Malaysia, toke-toke wak kapal. Hak ning nanti wak sayap kapal. Hak ning nanti wak fiber kapal. Hak ning nanti wak enjin kapal. Hak ning nanti wak tangga kapal. Hak ning nanti wak fiber hak tepi ni.
10,000 orang kerja sehari. Semua kapal di dunia pergi buat situ raka. Tak kira kapal negeri mana, kapal negeri Sia. Nak buat tu negeri sang di Tokyo sana. Supaya kita ni nak buat apa? Nak buat romang. Kalau nak buat romang sejik, nak buat romang cia, romang apa, kena ada Tokyo. Tokyo mana? Dia mata Tokyo taning weh. Kena romang kalau nak molek sana. Ni nak buat kapal tu baik kena pergi buat di Jerman. Lepas tu dia mau fikir besi tu. Besi tu yang paling nipis kali. Besi kapal ni paling nipis kali. Nipis dan besi-besi lain tapi aluminium hak paling mahal sekali. Lepas tu menyuk ya paling tajam, menyuk paling mahal kali. Orang panggil kalau kita tahu menyuk cew ataupun menyuk menyuk cew ataupun menyuk bezing tu hak nombor satu sekali lagi ni harga apa? Harga 47 ataupun kat 50 kalau DC ataupun kita kata cew. Dah, menyuk mahal dah tu. Kereta bakar tu sedap, naik sedap, jinyok sedap rasa ringgit. Kapal tu menyuk ya tu lebih tajam pada hak nombor satu. Lepas tu pia mikir manusia fikir dengan akal ya boleh besi terbang tahu. Lepas tu kalau nak mikir bab Tuhan ni maka ya siapa? Ya boleh kenal Allah Taala dengan akal fikir dia. Tengok. Tu pun ni. Bermula ilmu yang hasil, bermula ilmu yang hasil yang dapat. Dengan salah suatu daripada 3 perkara. Salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama dengan khabarullah, khabar rasul, khabar tawatir, ataupun dengan akal, ataupun dengan pencerahan ilmu. Tu maksudnya dengan salah suatu daripada 3, mana 3? Yakni ilmu yang dapat dengan khabarullah dengan akhir, ilmu yang dapat dengan akal, ilmu yang dapat dengan apa? Yakni dengan salah satu pencerahan ilmu ni. Daripada 3 perkara itu ada kalonyo ilmu yang hasil dengan salah suatu daripada 3 perkara ni tasawurun. Baca molek, baca tasawurun, baca Arab tu. Tasawurun, ilmu tu kena tasawur dulu. Apa ilmu tu kena tasawur dulu? Yakni ilmu kita kena apa? Tasawur. Kita kena tasawur, kita kena merupa, kita kena mengkoya, kita kena gapo orang panggil kena perasa, kena tasawur, kena menggambar tu kan. Ilmu hak 3, ilmu hak kita dapat dengan salah satu daripada 3 perkara ni, yakni kita kena gapo? Ada kalanya tasawur, ada kala kita kena merupakan, kita kena menggambarkan, kita kena menyilakan. Tak semolek. Situ tadi nak surah sasa. Ada kala ni masuk mantik sikit ni, masuk ilmu mantik. Sebab dalam ilmu mantik ada tasawur, ada tasdik. Lepas pada tasdik, ya orang panggil tubikkan masalah natijah. Ni orang panggil masuk ni. Ya ilmu usul, sebab tu kita kena ngaji mantik. Ya kalau kita tak ngaji mantik, apa ilmu apabila ilmu usul hak masuk mantik kita tak reti. Ya ada juga ilmu mantik, orang panggil ilmu usul hak selapih. Selapih, tak ada masuk mantik. Tak ada masuk tasawur, tak ada masuk tasdik, tak ada masuk qadaya, tak ada masuk natijah. Hak tu dia panggil ilmu usul, hak pesing tamada. Kemudian apabila sebut kata ada kalau ilmu hak kita dapat salah satu daripada 3 ni, ada kalanya kena tasawur, kena tergambar, kena tersila, kena terupa. Kena menyila ataupun kita tersila, tergambar, terupa. Dan ada kalanya ilmu hak dapat dan hasil salah satu pada 3 ni tasdiqun, kena tasdik. Tasdik mana? Membenar. Hak saat ni kita merupa. Kita merupa satu masa Allah. Lepas tu kita merupa supaya Zaidun qaimun. Zaid ni gapo dia? Qaimun tu gapo dia? Supaya Allah maujudun. Ataupun kita tahu Allah satu zat yang tunjuk di atas wajib. Maujudun tu orang panggil satu zat yang bersifat dengan ada. Tu orang panggil tasawur tu. Tasawur tergambar, terreti. Ataupun kita ambil faham, ataupun ambil reti, ataupun kita tergambar dan terupa daripada satu qadiyah ataupun satu nisbah kalamiah. Tu orang panggil tasawur tu. Lepas tasawur, orang panggil belum kita buat putusan. Tu orang panggil tasawur. Dia mau kata Allah maujud. Mari kata ni kan? Allah maujudun. Ni. Tasawur. Allah maujudun. Bermula Allah Ta'ala ada. Misal ni. Nak misal tu. Kemudian belum orang panggil Allah ni, orang panggil satu lafaz. Dan satu lafaz, satu kalimah.
Ning nama satu lafaz. Perhati molek budak ni. Yang masuk mantik ni. Ning panggil satu lafaz, dua lafaz. Kemudian kita nak menghukum dengan kata ada Allah. Kita kena tasawur reti dulu tentang Allah. Kemudian kita nak hukum Allah Ta'ala dengan kata ada, kita kena reti dulu tentang maujud. Ni dia panggil tergama, terupa, tersila, terpehe, terti daripada satu qadiyah. Bahasa mantik masuk mantik, masuk dengan mantik. Ni orang panggil satu ni, ini satu qadiyah. Gapo satu qadiyah? Yakni satu jumlah. Satu perhimpunan kalam. Ataupun dalam nahwu kita orang panggil nisbah kalamiah. Aduan pesing kalam. Kemudian ketika ni kita perhati tetemari satu jumlah, satu qadiyah. Allah mawjudun fi kulli makan. Bermula Allah Ta'ala diada akan dia akan Allah. Kemudian ketika ni kita tak buat putusan, tak boleh lagi kata ada Allah tu wajib ke tak wajib. Cumanya kita tasawur, kita terreti. Ataupun terhamak reti dan tertasawur, tergambar, tersilata. Allah tu gapo dia. Belum buat putusan. Ingat molek. Bak tasawur, yakni belum buat keputusan. Belum buat natijah. Ataupun belum keputusan, lagu ni kita tasawur dulu, tergambar dulu. Allah Ta'ala ke? Zatun. Tengok. Gawak. Zatun wajibul wujud. Zatun al-wajibul wujud. Zat yang wajib ada, kita kata. Allah Ta'ala ni kena kepada zat, kena kepada diri yang wajib ada. Kemudian maujud ni apa dia? Maujud ni orang panggil syai'un muttasifun bil wujud. Suatu perkara yang bersifat dengan ada. Kemudian apabila kita sila Allah tu satu zat yang tunjuk di atas wajib ada, maujud satu perkara yang bersifat dengan kata ada. Tu orang panggil tasawur sasa daripada qadiyah, daripada satu lafaz. Apabila kita kacuh di antara Allah maujud, situ nak buat putusan ada Allah tu sungguh ke bau. Tu orang panggil tasdik. Belum ada tu panggil tasawur. Hanggi dulu. Tak mudah-mudah tasawur tu gapo tasawur? Yakni kita tergama dan tersila sebelum daripada kita buat keputusan. Itu. Apa makna tasawur? Yakni tergama di jumlah di antara dua lafaz, di antara mubtada dan pula khabar, ataupun maudhu' dengan mahmul. Maka kita tasawur tu orang panggil satu-satu taraf, satu tepi daripada jumlah. Kita tasawur dulu, kita tergambar dulu. Satu taraf, satu tepi daripada jumlah, daripada qadiyah, belum buat putusan. Tu orang panggil gawa tasawur. Dan ada kalanya tasdik. Payah sikit ni masuk mantik ni. Dan maka ada kalanya kala ilmu dapat salah satu hasil salah satu pada tiga ni, tasdiqun. Kita membenar. Membenar selepas daripada kita merupa salah satu daripada dua tepi daripada qadiyah pada jumlah. Maka apabila kita taswidah, kita tergambar dah satu tepi, dua tepi daripada jumlah, maka kita nak menyabit dah lah kata sabit bagi Allah ada Allah tu wajib ke tak wajib. Kalau sabit wajib, kita menetap kata wajib. Kalau tak sabit, tak wajib, kalau tak wajib. Ini hukum kuat keputusan. Tengok. Maka arti taswi, arti tasawur itu, tengok. Mendapat akan suatu serta tiada dapat memutuskan hukum. Pengenalan itu dengan nafi dan isbat. Itu dia panggil tasawur. Apa makna tasawur? Tengok lagi. Maka nak tafriq tu, tafriq pada masalah ada kalanya tasawur dan ada kalanya tasdik. Maka arti maksud kesimpulan tasawur itu. Tasawur itu kesimpulan yang gapo tasawur ni. Tasawur ni kesimpulan yang gapo maksud dia. Tengok jangan dengar mendapat akan suatu, dapat suatu, dapat Allah ada, dapatkan makhluk ni baru, dapatkan alam ni baru. Tu dia panggil dapatkan alam, dapatkan Allah.
serta tiada dapat memutuskan hukum. Tak ada buat putus hukum lagi lah. Kata hukum tu wajib ke, hukum tu baharu ke, hukum tu koding, tak ada menyabit lagi. Semata-mata mentasawur, mentergamakan satu taraf ataupun dua tepi daripada qadiyah. Tiada dapat pun memutuskan hukum pengenalan itu. Tidak memutus, tiada dapat memutus dengan nafi. Dengan nafi kata kok mana ni? Kata hukum dia tu wajib ke, hukum dia tu baru ke, hukum dia tu qading, tak ada menaklah, tak ada royak lagi. Tidak menutup, tiada dapat memutuskan hukum pengenalan itu dengan nafi. Tata nafi Tuhan tak ada, menafi kata Tuhan tak ada, masalah. Royak si Allah maujudun, patut nak isbat kata nafi ataupun isbat tak boleh nak buat hukum lagi. Mana tak ada apa? Tak ada mengsebab, tak ada mengenakan hukum, tak ada buat putusan hukum sebelah balik kata nafi ke ataupun isbat. Supaya bagi Allah tu Allah maujudun. Lepas tu tak ada nafi lagi kata maujud Allah Ta'ala ni sebenar ke wajib ke ataupun kita kata isbat belah kali kata ada Allah Ta'ala wajib, tak ada sabit lagi. Makna kata belum daripada buat keputusan nafi ataupun isbat. Mana? Seperti kita tasawurkan. Kita tasawur. Tengok, tasawur ke apa? Kita tergamakan makna alam itu. Kita tasawur makna alam. Gapo alam-alam ni weh? Tiap-tiap yang maujud daripada Allah. Tiap-tiap benda yang ada sungguh. Tapi benda yang ada sungguh. Tu tasawur. Alam. Al-alamu mawjudun. Misalnya, alam tu ada. Alam satu perkara lain daripada Allah. Lagi pula dia tu mawjud, ada. Tapi ada dia tu yang lain daripada Allah. Ya bukan pada Allah. Pas ketika ni kita tasawur alam benda selain pada Allah. Ni. Tengok dulu. Lepas tu tak ada hukum kita kata alam saat ni tu lain pada Allah, dia tu baru ke? Dia tu qading. Nak menafi lek qading, nak isbat lek kata baru. Tak ada hukum lagi. Tak ada mengisbat, tak ada menyabit akan hukum pengenalan kata baru ataupun qading. Tu panggil tasawur. Panggil lagi. Dan arti tasdik itu mengetahui akan sesuatu serta mengata serta. Dan apa dia arti maksud dengan kata tasdik? Itu mengetahui akan sesuatu serta boleh memutuskan hukum pengenalan. Boleh putus hukum pengenalan. Boleh kita kenal, boleh kita tahu. Dengan nafi dan isbat. Seperti kita ketahui kidam bagi Allah, maka kita hukum sabit kidam baginya dan nafi baginya. Ada nafi daripada Allah tu gawat baru. Tengok. Ni payah sikit kena mikir dah. Kena mikir. Lepas tu klik mikir malam ni. Kita masuk mantik ni. Mantik masuk cara capur. Masuk capur dalam ilmu usuluddin. Mantik masuk capur kena kira nak menjadi kita tahakkuk nak cerak di dalam ilmu usul. Kena capur masuk mantik kakah ni orang panggil ilmu alat. Apa alat untuk nak wisdat di dalam ilmu usuluddin kena buh kakah ianya ialah ilmu mantik. Sarah ada kena kecek dah. Supaya kita buat tom-yam, buat cekak-cekak tom-yam masuk dengan seram, masuk dengan kuah, kemudian masuk dengan tengah masa tapi nak sedap kalau tak ada lada ke apa? Orang panggil prick tie, maka tak sedap tom-yam tu. Ni orang panggil ilmu alat. Ilmu kakah untuk nak jadi rasa sedap di dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kalau tak masuk mantik, maka kita tak jadi kejap di dalam ilmu usuluddin. Ni salah satu ilmu yang pasti kita kena ngaji. Tengok mana? Perhati sini weh. Tengok sini. Kemudian kita duk mengaji khulasah usulul ilmi. Perhati sini. Hasil ilmu tak kalah lu. Bi ahadi salasati asya'. Dengan salah satu daripada tiga perkara. Makna kata hasilkan ilmu dengan salah satu daripada tiga perkara,
Yang pertama, kita boleh tahu satu perkara dengan khabaran Allah di dalam kitab dan di dalam Quran. Boleh tahu kata alam ni benda berubah. Boleh tahu kata Allah Ta'ala ada. Boleh tahu kata Allah Ta'ala kuasa melaluinya dengan khabarillah ataupun ceritaan Allah di dalam Quran, ataupun cerita Rasul di dalam hadis, ataupun khabar mutawatir. Nah, apa? Mutawatir. Khabar mutawatir. Dengan sebab khabar mutawatir, kita boleh tahu juga satu ilmu seperti orang pergi ke Mekah, kata ada baitillah. Maka ilmu kita boleh tahu baitillah ada di Mekah dengan sebab berita mari bertali ya semenjak tok nenek kita lagi. Dan ilmu yang kedua kita dapat bil aqlil gharizi, dengan akal yang waras, akal yang cerdik, akal yang bijaksana. Yang tiga kita dapat ilmu boleh tahu kata hai ni panas sebab kita tik, hai ni licin sebab kita jamu, hai ni suara bunyi bat ni tengah bat linga kita, ataupun bau sedap bil hawasil khamsi, dapat tahu panas, tahu kata sejuk, tahu kata masing, tahu kata kelak, tahu kata pahai, dengan salah satu daripada pencedera lima. Ni ilmu lah kan ni. Pahai benda ni? Pahai tak? Sebab semua duk pakai batai wali. Tak ada seorang yang kata tak pahai. Ya, semenjak tok nenek kita, semenjak orang dulu-dulu, mai batai wali, mai kupah-kupah nah. Kalau dia kerak lepas dah tu kisah-kisah mai makan. Pahai lepas. Supaya pada mung. Nah, pedu boming. Maka dapatkan pahai tadi ni ilmu tak? Ilmu. Sebab yakin mari yak tali-tali atau masing ataupun pahai batai wali ataupun pedu boming. Dengan salah satu daripada pencedera. Yakin ke tak dapat? Pahai terang muntik tengok di lidah. Pahai kelak pahai lepas. Kadang ada lekat dengan tekak bahasa bertali dengan patai woli. Yakin lah ni? Yakin. Dengan sebab kita dapatkan ilmu ni dengan salah satu daripada pencedera ilmu. Perhati al-istisna. Istisna sepak tubik dan pula kecuali. Mana? Wa ma'rifatullah, mengenakan Allah. Wa ma'rifatur rasul, mengenakan rasul. La tujadu, tidak didapat mengenal Allah. Supaya tahu Tuhan Esa, tahu Tuhan tak bila, tahu Tuhan nama Allah, tahu Tuhan nama Ar-Rahman, tahu Tuhan tak ada anak, tahu Tuhan tak adanya bini. Tidak didapat bil hawasil khamsi, dengan salah satu daripada pencedera ilmu. Malaikat dapat mengenal Tuhan kata tak bila. Tuhan awak jadi awak kita ni, jadi kita nama Allah. Tuhan menjadi kita nama Ar-Rahman. Illa bisyar'in. Malaikat didapat Tuhan nama Allah jadi kita tu didapat dengan syarak, dengan Tuhan sebut oleh Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tu Tuhan ada royak tu. Tu ilmu dah tu. Tuhan menjadi 7 petala langit, 7 petala bumi, wa ma bainahuma, dan barang duduk di celah-celah langit dan bumi, fi sittati ayyam, di dalam masa 6 hari. Ilmu lah tahu. Ilmu. Pasti kita boleh tahu daripada kitabullah, daripada syarak. Syarak tu lah, ialah undang-undang Allah. Mana? Di dalam Quran sebuah tu undang Tuhan berlaku tu. Nah kan? Dan pula dengan sebab apa? Aqlis sahih. Kita dapat kenalkan Allah dan Rasul dengan akal kita yang bijak, akal kita yang betul. Bukan akal yang orang panggil selera. Kalau akal telajuk berdoa tak adil ke? Cidik-cidik berdoa siapa nak hajar tak boleh, nak tupai tak boleh. Sebab tu kata kata cidik pesing nak tupai tak boleh, bodoh nak hajar tak boleh, cidik nak tupai tak boleh. Jangan apa tengok tu. Cidik tapi cidik nak tupai tak boleh. Bodoh nak hajar tak turau. Payahlah kan? Orang kita dah cidik berdoa nak tupai tak boleh. Nak tipai dengan ilmu ya apa tak boleh. Nak tupai nasihat ya tak. Ya cidik berdoa dah. Lepas tu kalau bodoh tak turut orang. Kalau bodoh turut orang ya tak apa, senang. Kita tahu dah kita bodoh, kita tak reti, turutlah demo kita bodoh. Orang royak jalan kita dan mau royak pun mudah. Ni bodoh tak turut orang, cidik nak tupai tak boleh. Orang turut atas. Payah supaya kita duduk tengah-tengah. Cidik orang boleh tupai. Kalau bodoh turut orang, dari tu ngaji tak pernah turut orang buat turut cara ni, maka dia cidik diri. Tu sebab tu orang yang dapatkan Allah, kenalkan Allah dengan salah satu daripada syarak, yakni Al-Quran, salah satu dengan akal yang sahih. Akal kita boleh fikir, pahaya fikir. Tuhan benar.
Duk fikir tertengah Allah, fikir tertengah tengok satu tika angin duk tepang kayu denyuk-nyuk satu tika tak ada, satu tika ada. Lepas tu duk bawa pergi jatuh awal duk pergi tak jatuh. Hei hamudik ada naik pula, ada hilang pula. Tuwe ada, mikir gi mikir mari. Ni anak ada tuwe. Kalau tak ada tuwe, ya tak boleh jadi. Supaya kita tengok di papel loh, tengok akar tu baik akar tulis ni. Pasti ya kena ada tuwe akar ni. Ya tak boleh jadi duk-duk papel loh timbul kos sendiri. Mana papel loh keramat ya. Papel loh keramat tak? Papel loh ni, saat ni kita tulis. Lepas tu dia mengatakan, papel loh ni dia tulis sendiri. Kalau tu baik hanya dakwah emas. Lepas tu tuai tak ada. Orang tak ada tulis. Dia timbul diri. Boleh jadi tak? Dengan masalah kitabah tidak ada katib. Tulisan tidak ada penulis. Tak boleh jadi. Supaya Allah ni. Ada ya tak ada tokek. Tak ada menjadi. Tak boleh jadi. Akal kita fikir. Maka temu lagi. Kena ada yang menjadi. Lepas tu berarti situ sah. Lepas tu hasil ilmu. Wa husulul ilmi bi ahadi salasati asya'. Hasilkan ilmu dengan salah satu daripada 3 perkara. Ilmu hasil dia imma huwa tasawwurun. Ilmu hasil dia dengan kita tasawwur. Idraku syai'un. Idraku syai'in. Dalam mantik katanya. Pertama sekali mendapatkan satu perkara dengan sebab tasawwur. Kerana kaedah mari tanah. Kaedah mari. Kaedah mari kata kita nak hukumkan salah satu. Hukmus syai'. Ni kaedah ni. Kaedah orang kata hukmu syai' di dalam mantik ni far'un an tasawwurihi. Idraku syai'in tasawwurin ulim tu dalam mantik katanya. Idraku syai' mendapat sesuatu an tasawwurin ulim daripada tasawwur yang dimaklumkan. Mana kata ulima diketahuikan akan idraku syai' mendapat satu perkara dengan sebab tasawwur. Apa katanya? Imma tasawwurun hukmus syai'. Kita nak hukum suatu dengan kata sabit ia ataupun menolak dia. Ada Allah ataupun nafi Allah. Qading alam ataupun bahru alam. Nak hukum satu perkara far'un ialah satu cawengi, satu cabengi an tasawwurihi daripada tergambar syai'. Makna hukum kata nafi ataupun hukum kata sabit. Sabit Allah, nafi tak ada lek kata nafi lek kata tak ada. Ada Allah wajib. Nafi lek kata tak ada Tuhan tu tak boleh jadi. Kama dia menyabitkan hukum suatu perkara ini satu cabengi daripada kita tasawur dan kita tergambar. Allah maujud. Allah tu gapo? Tengok. Tasawur, tengok, iaitu hendak dapat satu perkara atau salah satu suatu. Pasti kita kena tasawwur, kena tergambar, kena terreti, kena terupa, kena tersila dulu. Iaitu tergambar, terupa dan terreti daripada 2 taraf. Apa 2 taraf? Yakni 2 tepi. Daripada qadiyah ataupun jumlah ataupun nisbah kalamiah. Tengok. Fatih molek. Kemudian kita kena tasawur, kena tergambar daripada 2 tepi qadiyah, 2 tepi bagi jumlah, 2 tepi bagi nisbah kalamiah daripada mubtada khabar ni dalam nahwu ataupun maudhu' dan ni dalam mantik. Deh. Tasawur kan nak tengok. Misal Allah maujudun. Mari ni. Ni orang panggil qadiyah ni. Dalam mantik panggil qadiyah, dalam nahwu kita orang panggil mubtada khabar, orang panggil jumlah. Allah maujud. Maka kita nak letak hukum, nak mengenalkan hukum kata, ada sungguh tak weh? Ataupun ada Tuhan ni wajib weh. Tak terima pada kata tak ada Tuhan. Maka kita nak tagak, nak letak hukum satu-satu ni, kita kena tasawur dulu. Nak buat putusan tak lagi. Nak putusan selepas daripada kita tasawur. Tasawur dah. Allah ni gapo dia weh? Allah ni. Ni orang panggil jumlah ni. Apa tengoklah ni qadiyah. Mubtada khabar maudhu' mahmul. Maudhu' lagi pula mahmul. Fatimah lah. Allah gapo Allah? Tasawur dulu. Az-zatu. Tasawur ni al-wajibatu al-wujud. Al-wajibatul wujud. Kemudian tasawur ni orang panggil taraf gapo ni? Tarafun awal. Tepi yang pertama daripada qadiyah ataupun tepi yang pertama daripada jumlah.
Ni ilmu baru dah ni. Ni kita tak bisa ngaji, tapi hari ni kita mula ngaji ilmu baru. Gapo tarah bagi qadiyah? Gapokah bersatu tepi daripada jumlah? Ialah yang pertama kena pada mubtada ataupun dikatakan kau ni orang panggil mubtada. Nah, ni orang panggil mubtada ni. Mubtada. Ni kau tinggi ni. Ni orang panggil khabar. Hak ni orang panggil maudha' ataupun hak ni panggil mahmul. Ilmu baru ni. Kemudian kita tasawur Allah ni ke? Allah az-zatu al-wajibat ataupun az-zatu ad-dalatu ataupun orang panggil Allah ni nama yang tunjuk orang panggil ismun dalun ala zatil wujud ataupun Allah az-zatu al-wajibatul wujud. Orang panggil zat yang pasti ada. Tu goya situ. Tasawur Allah ni makna kata kena ke zat. Zat hak wujud ada. Tasawur situ. Gambar situ, terti situ, pehel situ. Lepas tu pergi pehel pula pada tarah yang kedua. Tepi yang kedua mana? Maujud. Maujud ni apa dia? Ialah kena kepada zat. Apa dah? Zat muttasifatun bil wujudi. Dah. Satu zat yang bersifatlah ia dengan ada. Sebut kata maujud, yakni Allah bersifat dengan ada. Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat dengan iradat. Itu mengenai mawujud. Sebut kata mawujud, kita khayal dulu. Kita tasawur dulu. Kita terti dulu kata zatun muttasifatun bil wujud. Ialah zat yang bersifat dengan wujud. Apabila kita reti dah, kita tasawur dah, kita faham dah daripada dua tepi, daripada qadiyah pada jumlah, tapi tak ada menyabit hukum lagi kata Nabi ke sabit. Kata ada Allah Ta'ala ni wujud ke ada Allah Ta'ala saat ni tu tak wujud. Tu. Orang panggil tasawur. Tasawur ni makna kata kita tasawur sebelum daripada kita buat putusan menyabitkan hukum, mengenalkan hukum sebelah balik Nabi, tapi tak ada menyabit hukum tu lagi. Duk mari apabila kita tasawur syiak dah di antara qadiyah, di antara mubtada dan khabar, maka kita mari buat putusan. Ni dia panggil wa imma huwa tasdiqun. Tasdiq ni masa kita nak membenar. Atau tasdiq daripada saddaqa yusaddiqu tasdiq. Apa tasdiq? Membenarkan. Apa membenar? Iaitu kita nak buat putusan lah. Lepas pada kita reti Allah, lepas kita reti maujud, lepas kita reti al-alam, hadis misalnya, maka kita nak buat putusan. Apabila kita tasawur Allah maujud, maka isbat tika ni Allah maujud, mana nak? Kita menyabit hukum ta subutul wujudi lillahi wajibatun. Sabit lah. Apabila kita khayal dah, kita tasawur tentang Allah maujud, maka kita menyabit hukum apa? Menyabit hukum ta? Sabit hukum ni. Ini hukum ni hukum. Hukum ni lah. Hukum ta huwa dah. Gawa dia. Subutul wujudi lillahi wajibun. Ni menyabit ni. Sabit ada bagi Allah Ta'ala ini wajibun. Wajib. Maka kita menyabitlah salah satu pada hukum nafi ataupun isbat. Isbat li ada ke tak ada? Isbat sebelah balik kata ada. Menafi li atau tak terima tak ada Allah. Allah tak ada tu mustahil pada akal kita. Faham tak? Baik kesimpulan mudah-mudah tasawur, yakni kita mengerti, mentergama, mesilah ialah dua tepi daripada jumlah. Salah satu kena bererti sasa. Orang panggil tepi daripada qadiyah, kita kena bererti sasa. Ataupun tepi bagi nisbah kalangan, bererti sasa. Allah arti apa? Allah ialah kena pada az-zatu al-wajibatul wujud. Adapun maujud ialah zatun muttasifatun bil qiyam. Bererti sasa. Lepas tu kita bawa putusan, mengenalkan hukum, meletakkan hukum, sabit ke tak sabit, nafi ke sabit. Maka meletak hukum buat putusan, itu namanya tasdiqun. Sekarang kat tu dulu. Kamar kata wallahu alam. Pergi perhati kali lagi. Buka ni pula. Masuk mantik sikit tu. Mantik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia katanya apabila seorang tu yogi pakaikan ikatan pakangan dengan zinat, yakni ia pakai tali yang kasar yang berwarna diikatkan pada pakan di atas baju supaya ikat tali cacing itulah.
Zaman dulu wak talaga wak takar cacing. Orang budak-budak dulu, kalau dia pegang dengan takar cacing tu hingga cacing, maka kufur dia, syirik dengan Allah Taala. Supaya tua-tua dulu apabila budak cacing dia wak takar cacing ikat di perut dah. Budak siapa umur 4-15 duk pakai takar cacing tu adalah kayu ikat situ. Maka kalau dia pakai takar cacing tu, lepas tu dia pegang dengan cacing tu, hilang cacing duk dalam perut, pemampuh cacing tu, baik berak tu, baik cacing. Maka dia pegang takar cacing ni, hak hilang bukan Allah. Tika tu dia panggil syirik tu. Lagi pula membuat pada dia kufur dengan Allah. Supaya tu juga orang yang pakaikan satu tali yang kasar, yang berwarna, diikat pada pakan di atas baju ni. Pakan baju, dia ikat sini. Ya ada kan beh-beh supaya orang siye, supaya orang nak ampe puas, ya adalah pakai ya buh beh supaya ngan gapo, ngan perak campi. Lepas tu panggil puak puas, panggil puak nak ampe, panggil puak naik. Ya ada pakai dia ni. Deh, pakai apa? Pakan di atas baju. Orang panggil ada beh-beh dia. Sama dia orang Kristian, ya ada beh dia. Orang Islam, ya ada beh dia. Orang Islam ke apa? Kaisbah di atas bau. Ning pakai Islam apabila lagi sejik, maka pakai pihak puasa hari Jumaat bawa kain silinder ataupun di kala ridak tak tahu. Ning pakai Islam tunjuk kata demo ni nak pergi sejik, nak pergi hari Jumaat. Lepas tu pakai bagi orang Kristian Yahudi, dia ada pakai beh dia ada di baju dia. Kamu dia kita pergi pakai supaya demo tu. Demo mana? Demo Kristian. Ataupun demo apa? Ya, ning demo mana? Demo Yahudi. Deh, tengok. Dan tiada dipakaikan dia akan pakan di atas baju pada masa ini, melainkan pada ria-ria saja. Ataupun pakai bernita, iaitu capiu. Ya pakai tu kerana ria-ria gitulah. Pakai nak tunjuk demo. Tak ada nak pergi kanisa. Nampak demo hari ni pakar-pakar supaya Kristian ya pakarkan beh ya sini. Kita pun pakar beh ya atik, nitah beh ya atik, pakar CPU beh dia atik, pakar masalah beh dia atik. Lepas tu lagu mana kita pakar? Kalau mau kita learning Valentine pakai apa? Valentine pakai apa? Lepas tu orang lain kat tung pakai apa? Pimai ke? Orang ada, kadang-kadang ada alamat, ada tanah, ada syiat demo, dah kan? Syiat Valentine tu pakai goni. Dah. Syiat hari apa? Christmas tu pakai apa weh? Pak Christmas ada pakai debu, cat merah, putih, debu tas kepala. Kita pergi pakai supaya kerana labuk lagu tu. Turut labuk weh. Lepas tu kita pergi pakai, tak ada nak cenderung pergi pada agama mereka pakai kerana labuk. Adat biasa tu pakai hari ni belakang hari ni weh. Kita pun pakai belakang, baik demo, turut demo atik. Tapi tak ada niat nak turut demo. Tak ada niat kata conong pergi ke adat agama. Tapi pakai turut labuk. Maka kufur ke tak kufur, tengok. Tu dia. Pada masa ini malaikat pada ria-ria sahaja nak ria-ria nak orang tengok ialah ataupun pakai bernita ni iaitu capiu pakai di dada dia, di tangan dia. Maka jikalau tiada berserta pergi kepada gereja, ya tak ada pergi pada gereja, pakai turut demo pakai katik ngawak kita duduk tepi wak pakai turut ngawak tu kata dia ngawak ni. Orang kota ni jadi sungguh Kota Komoh ni hingga lagi kalau nak kau canung atas pada 3 wilayah. Ngawak. Islam Melayu sekali lah ngawak. Kalau ngam masjid, orang Syiah asal dengan masjid. Tak nak kau tahnung tak percaya. Nak kau nung kau patelung, nak kau kerabi, nak kau pangat tu, ngawak. Orang Melayu kita pun sekali dalam tu, dalam wak tu. Lepas tu kalau ngan bun kita pun masjid, Pak Syiah pun sekali, hak luar kaki panak pun sekali. Nah tak ada kira. Lepas tu kita pergi dengan wak tu tak ada nak turut demo, tapi kita pergi tu kerana labuk orang partai kita tu pergi sana. Pakainya pesing dengan wak. Bawa ke apa formalai. Demo jual formalai, kita beli formalai. Tengok. Lepas tu bawa masuk dengan wak, dia bawa dok buah lagi. Dok buah ke apa? Dok buah. Yang ni bunga telipuk. Kita pun bawa bunga telipuk pada yang masuk dengan wak. Tapi kita tak ada nak turut dia, tapi orang panggil labuk lah tu. Supaya ni lah kau masa dulu ditapek. Biasa jumpa orang Saudi mata buta ngaji jalo. Kita pergi pada dia berceramah di Teluk Sumar. Lepas tu sebab orang Saudi dulu dia duduk pacu, lepas tu klik buka ponok ditapek. Dia kata mula-mula klik duduk rumah ni dia kata deh. Jadi semabuk. Orang Syiah mati, fok kita kat genawak lah kau. Fok nayu kita genawak. Lepas tu fok nayu pada meraya kata nak, genawak orang Syiah. Nawak ya tahu kita lagu ni ya tahu tapek dulu labuk ya di beg ni. Orang Syiah mati pun kita pun pakai cuit hitam pun demo gak. Kata-kata genawak wong gi sakau wong gi tepung tepun ting.
Pahlik orang Melayu mati. Pok sia pakai cuk hitam belaka pakai menawak pok Melayu kita. Lepas tu babak Saudi ya klik duk situ tu kapung ya pun kodok dakwah. Duk dakwah ya tak leh ni lah ni. Orang panggil kita ambil kasih sayang pada orang lain pada Islam. Dengan Islam, orang Islam mati, orang kafir mari zakrah, mari menawak, orang kafir mati kita nak tak leh lagu ni Islam tak ajar. Tapi orang panggil kerana bercampur tu orang panggil ketapuk aduk mari dalam zaman-zaman tu jadi supo sia dengan Melayu. Jadi campur aduk habis. Supaya ni ngan gereja kita pun masuk ngan gereja. Lepas tu buh capiu, buh kembeh di dada, turut demo atik. Tak ada niat nak turut demo tapi labuk pasal itu. Kalau aku jatuh kufur dah. Kalau sekadar ya pakai tak ada niat cenderung nak pergi pada agama mereka, ya tak jadi kafir. Tapi kalau ya pakai kerana nak membesarkan agama mereka, cenderung pada agama mereka dan niat menghina ke Islam, maka jatuh kafir kan ni. Ingat golek nah. Tu dia tu keadaan gitu. Iaitu cepiu maka jikalau tiada berserta pergi kepada gereja dan memakai akan pakaian mereka itu seumpama ia pergi kepada gereja. Pakai ke pakaian seolah tak seumpama pergi gereja tapi tak ada pergi gereja. Tapi kena labuk tempat telaga tu. Tetapi dengan pakaian muslimin ataupun pakaikan pakaian mereka itu tetapi tiada pergi pada gereja, nescaya tiada kufur ia pada keduanya. Ia pakaikan cuk demo, pasti ia tak ada pergi gereja kerana labuk. Ataupun pakaian Islam tak ada masuk gereja. Ataupun ia pakai pakaian mereka tapi tak ada nak menghinakan Islam. Maka ia kata tak jatuh jadi kafir. Selama tiada ia seorang memperbuatkan yang dimainkan itu, memperbuat perkara pakaian, bubuh pakaian yang kasar ataupun ikatan pakaian pangkangan dengan zinar, yakni tali yang kasar buh di baju dia, tapi dia tu niat gawa. Perbuatan saat ni tu kerana reda dengan agama mereka. Reda dengan agama mereka itu. Kawan setuju sungguh weh dengan pakai istisia, lepas tu buh mai kamkin sini pakai tali tekak dengan KE. Kau rasa sedap, rasa molek mai kamkin sini. Dah, buh mai kamkin. Lepas tu kita reda. Tapi bukan pakai semata labuk dah, pakai buh sini. Buh tali tekak, buh mai kamkin. Lepas tu reda dengan agama Kristian. Reda dengan agama Yahudi. Reda dengan agama Buddha. Buh tali tekak tak ukur dah 3 otik sini. Lagu mana? Kalau buh saja tak ada reda dengan perbuatan kita bubuhkan masalah tokong 3 utik, bubuh main kangking sining, ataupun mas pakaian yang lain ditekak kita, tak ada reda dengan agama mana. Semata-mata pakai. Hak tu tak kufur. Tapi kalau kita pergi buh tokong suti 2 utik, lompokung ke masalah, ataupun main kangking sana, kita reda. Wasa puas hati buh tokong. Wasa kemah, wasa hebat. Kalau reda dengan agama mereka atau cenderung kepadanya kepada agama mereka, cenderung jadi condong. Terhengok, terconong pergi pada agama mereka atau bermudah-mudah dengan agama Islam. Islam buat mai-mai ya. Buat mudah-mudah ya. Buat hina Zaidi. Afnan bangun diri dah. Hei. Di. Bangun diri. Gadak suruh mendiri. Dah. Gadak suruh mendut negara ni. Atau bermudah-mudah dengan agama Islam, bermudah-mudah dengan agama Islam, maka jika kerana yang tersebut itu jadi kafir, jatuh jadi kafir. Kalau kita pakai tok konsulte bertekak bebas sini, tapi kita setuju dengan agama mereka, reda dengan agama mereka, lagi pula condong pada agama mereka, lagi pula kita buat main-main dengan Islam, tak apa puasa kita pakai beg ni, tapi kawai puas hati dengan kawai pakai tokong di tekak, kawai puas hati dengan pakai mai kamking nampak orang panggil pakai solid di dada, puasa puas hati reda. Tapi dengan Islam, Islam gitu, Islam lah tu ya. Tak ada itu mana Islam buat main-main, buat lengah-lengah Islam, maka orang ni jadi kafir dan murtad. Ia seorang pada ketika itu Dan bahagian yang 3 iaitu bahagian 3 ni gapo dia? Perkataan yang menjadi sayuti bangun diri. Bangun diri dah. Dan bahagian yang 3 iaitu bahagian tak ada tidur nanti tak ni. Mu sayuti tidur tak? Tak ada tidur dia. Tidur tak ni bahagian ni. Dan bahagian yang 3 iaitu bahagian 3 ni
perkataan yang menjadi murtad. Saat ni perbuatan kita ikat tali pusat, ikat tali cacing, bubuh mai kamking, ataupun bubuh tok kon tekok masalah-masalah laka tu perbuatan. Kalau kita reda dengan agama mereka, patut menghina kat Islam, jatuh kufur dan murtad. Dan yang ketiga ni bahagian yang jatuh jadi murtad ataupun jatuh jadi kufur kepada Allah Ta'ala ni gapo dia? Dah. Dah yang menjadikan murtad iaitu perkataan yang membawa kepada seorang jadi murtad kau dia, iaitu amat banyak sangat perkataan hak yang menjatuhkan seorang jatuhlah murtad. Mana setengah daripada perkataan yang membawa kepada jadi kafir ataupun murtad. Mana bahawa berkata ia seorang, seorang berkata tu lain qail tu, bahawa berkata ia seorang bagi muslim, bagi orang Islam macam kita tahu ya kafir, he natai kafir. Misalnya kita kata dah tak jerigi kata kuk peng ku begala, he natai kafir. Pas tak jeri kata ke peng ni duk mengucap la ilaha illallah hari-hari duk kata la ilaha illallah, lesmaya duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tak jeri kata peng natai kafir sungguh mung ni dah. Kita kata natai kafir ke demo, maka diri natai kafir tu klik lipat makan kita sendiri jatuh agama. Tak? Kita kata kepada orang Islam natai kafir, maka kita sendiri jadi kafir. Dah. Apabila dikatakan dengan ketiadaan takwil. Kalau kata semata itu, yang kafir, he natai kafir. Dah. Yang kata he lipen natai kafir, he hari natai kafir misalnya. Lepas tu dengan tak ada takwil, tak ada hurai, tak ada takwil, tak ada paling, lafaz kafir dengan makna yang sembunyi. Makna yang sembunyi. Tak ada kata he aripeng natai kafir yang kafiru, he tajri natai kafir, tak ada takwil. Kafir potika ni. Kafir ni apa makna? Kerana kufur nikmat, bukan kafir jatuh agama. Misalnya kita kata yang tajri, yang kafiru, he tajri natai kafir. Mengkata yang natai kafir. Orang kufur nikmat. Ya boleh nikmat. Maya pun tak baca Quran pun kurang. Kawan kata kafir tu kafir nikmat. Kufur nikmat. Bukan kafir jatuh agama. Kalau tak ada takwil, kata natai kafir betul-betul dengan makna yang sembunyi. Dan ia seorang kosak bahawa agama orang yang dikata itu. Bahawa agama orang yang dikatakan kepada seorang ni, itu kufur. Kita kata kosak bahawa agama orang yang dikata, orang yang dikena kata kepada seorang saat itu kufur. Mana kata kita kata ya tu kosak nak kata ya tu kufur dah, dia tu kafir dah, dia jatuh Islam dah, maka kita kata kosaklah tu kepada seorang, maka kita sendirilah jatuh kafir. Sekadar tu. Kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni pula sikit. Buka ni. Kitab ni pula Zaidi. Nera belah diri. Buat belakang tu. Fardu nera fardu. Masya Allah fardu. Menera pula. Sayuti. Wahai nera ti demo ti deh. Nanti nak upas demo sikit. Demo 2-3 orang ni. Nah. Nera wi acak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti nak hadiah sikit lagi. Wa rawaina, dan telah meriwayat oleh kami fi sahihaihima, di dalam dua sahih bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabit di dalam dua sahih Imam Bukhari Muslim, an Abi Bakrata, daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, bukan Abi Bakrin, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Cerita di dalam dua sahih Bukhari sahih Muslim ni, anna rajulan, akan sesungguh bahasa seorang laki-laki seorang laki-laki zukira idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut akan seorang laki-laki di sisi Nabi. Anak orang sebutlah di sisi Nabi, kata ada seorang laki-laki begini. Kau kita lah dia mau royak tak payah babo gini ya tu. Masya Allah, ngaji rajin duk pondok kan, baca semua. Sebab tu orang mari royak ke Nabi, cerita Nabi, dia sebut di sisi Nabi, royak di sisi Nabi. Kemudian satu orang tu dia duk cerita akan seorang laki-laki di sisi Nabi.
Seorang laki-laki disebut. Siapa dia sebut? Ni susu. Orang panggil hadis macam ni, orang panggil hadis mubham. Hadis yang diperasai-perasai, tak ada sebut orang royak tu siapa dia. Orang panggil hadithum mubhamun. Tak ada royak. Pia sebut. Di sisi Nabi kata orang laki-laki ni, fa asna alaihi rajulun, maka memuji ke atasnya, ke atas seorang laki-laki. Demo duk cerita segi Nabi tu, di sisi Nabi ada seorang laki-laki, lepas tu ada seorang laki-laki tu puji di atas dia. Fa asna alaihi, maka memuji ke atasnya, ke atas rajulun oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki puji atas nak khaira, bagus sungguh seorang lelaki. Demo tu duk royak ke Nabi lah. Tapi orang royak tu tak ada royak. Sahabat hak cerita laki-laki si Nabi ni tak ada royak. Pia sahabat tu. Lepas tu sahabat ni duk cerita ke Nabi, ada seorang laki-laki dipuji atasnya oleh seorang laki-laki. Kata nak, oh Masya Allah, mu ni baiknya, khairanya. Apa kita lah, apa Zaidin lah. Oh Masya Allah, Zaidin ngaji-ngaji, ngaji tak nera misalnya. Deh, puji gitu. Puak-puak belakang tu. Sama dia Nabi kata kan? Kepada orang yang cerita pada Nabi, maka seorang laki-laki dipuji ke atasnya, ke oleh seorang laki-laki ngata baik. Nabi kata nak, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sebeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak, waihak, Allah sienyo kepada engkau tu dah. Waihak, kesiannya kepada engkau, hei seorang raja hak yang muji kepada seorang raja. Sia ke mana Nabi kata? Qata'ta, mekerak engkau, memotong engkau, unuqa sahibika, akan tekak bagi saudara engkau dan taulang engkau. Nabi kata sialah ke engkau kepada orang yang puji pada saudara, maka seolah-olah dia ambil pedai pacung ke tekak bagi kawan dia. Nata waihak, kesiannya kepada engkau dan kepada orang puji tu, qata'ta unuqa sahibika, mengkeraklah ia akan tekak bagi taulan dan kawannya. Makna kita puji seorang, seolah kita ambil batang kawan, ambil pisang, ambil pedai, getak dia tekak, lepas tu kita pacung tekak, piang, darah macam-macam. Nabi kata kita. Sebab apa dalam puji tu boleh puji, tapi kita kena tengok orang ni imej sepenuh tak. Kalau imej tak sepenuh, hidung buka, hidung kemeh, tak usah kacau, punuh ya, nyanyi dia. Nyanyi dia saya puji. Kita tengok orang ni, wahai makan pang, tak usah kacau, nyanyi dia. Habis duit kocek, kita pangnya. Sebut kata bemak lah atau apa. Ngerah habis, pakat lari. Lepas tu nak tengok lah, kita nak puji pun, kita tengok atau orang ni, kalau puji, makan puji, lepas tu selerok makan pang. Habis duit sekocek, punuh ya. Mula-mula ada rajin mu jadi ngosar pe mu dah. Ku tengok nampak mih babo, malai isok ka, dak dulu ke dah. Kadang-kadang tukar babo, jadah babo tag dia. Tu. Tak leh kau nak tengok kau ya pasal angin-angin orang. Kena tengok kalau orang bisa makan pau, tak leh kacau. Pau ya set, selerok bih. Punya kutik sapuh bih, balanya lak bih. Pau dia mih-mih tu usah dia. Tu kena tengok kau. Kadang-kadang mu nampak supaya tok nebel dah. Kalau mu jadi tok nebel jadi. Kau masuk benar mu ni. Esoknya pakai masuk kombok dah, masuk apa je ni dah. Pakai seluar apa itu ni. Malah kata poh dah penyel lah kau. Luar dalih ya. Tu kena tengok kau, nak pang-pang nak tengok dah. Mang benar dalih. Bangun tinggi dah. Mang. Tu dia. Yaquluhu, berkata ia Nabi, dia akan ar-rajul. Nabi pun kata kepada seorang laki-laki, royak dia kata ada seorang laki-laki memuji seorang laki atau baik. Lepas tu Nabi tawai haq qata'ata unuqa sahibika, yaqulu, sebeda Nabi akan dia kata seorang miraran, beberapa kali. Nabi kata waihak qata'ta unuqa sahibika. Nabi kata banyak kali sangat. In kana ahadukum madihan, jika adalah seorang daripada kamu tu madihan, dia tu memuji pada seorang. Jika adalah seorang kamu tu puji pada orang, la mahalata, tiada jenis peluang, yakni pasti. Tak ada jenis peluang pasti bagi itu. Falyakul, maka hendak berkata ia seorang. Jika ada seorang dia puji seorang, hendak ia kata nak
ahsibu kaza wa kaza, aku menghitung dan mengira begini in kana yura annahu kazalika, jika adalah seorang tu dinampak di kelihatan annahu kazalika, dinampak akan dia akan bahasanya seorang tu kazalika demikian itu, aku kira juga kata orang yang puji tidak jenis puas dan pasti bahasanya kena kata sibu aku kira dah gila aku nak puji dia pun. Lepas tu, jika adalah dilihat bahasa seorang dikena puji tu, kazalika tu bergia-gia seperti dimakan itu. Wa hasibuhullah, dan mengiralah akan dia, menghitunglah akan dia oleh Allah. Ada wala yuzakki 'ala Allah, dan tidak boleh membersih di atas Allah ahada, akan seorang, tak ada siapa ia boleh menyuci atas Allah akan seorang lain daripada Allah. Allah Taala boleh menyuci. Kamari kita nak puji pun bagi seorang yang muji, ia kena kira, ia kena hitung benar dia nak puji seorang tu patut ke tak patut. Kalau dia puji punah ke tak punah saudara dia. Kalau nampak punah tak usah kacau. Benda yang puji tu kalau kelihatan jadi lagu tu. Kalau dia puji tu dia ni kemih hidung. Kalau puji dia punah. Tak usah. Karena hisab tu di atas Allah. Sama dia tak ada siapa dia boleh menyuci. Malaikat Allah seorang yang boleh menyuci. Orang lain tak boleh menyuci. Wala yuzakki 'ala Allah ahada. Lagi. Sekat tu dulu kamar dia kata. Wallahu a'lam. Qadar tu dulu.